Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan live kita pada malam ini akan dapat ditonton oleh lebih ramai sahabat kita di luar sana, insya-Allah. Terima kasih banyak pada semua yang bersama pada malam ini. Suria Putri Zainal, baju biru katanya. Abang Yusuf Ismail daripada Batu Cave, Habibah Abdullah, Kak Jamaliah Sanusi, Sabariah Abu Samad, Kak Sabariah, Kak Jamaliah Rahmat, Kak Mariah Chan daripada Singapura, Muzakir, sahabat seperjuangan saya, terima kasih banyak. Kak Saliza daripada Perlis, Kak Rohana Rejab, Raja Sofia daripada Singapura, terima kasih yang dah share, terima kasih banyak. Kak Zah, terima kasih. Lajunya sahabat Hadil Syam, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Mak Khalil Mak Saleh, Mak Khalil Mak Saheh, semoga ustaz keluarga sihat, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kak Zah, terima kasih, baik-baik aja malam ni, insya-Allah. Ismi Muzakir, mohon ustaz doakan kesihatan seluruh warga Malaysia terhindar daripada COVID, insya-Allah. Seperti biasa, nanti di hujung-hujung kuliah kita akan mendoakan untuk sahabat kita, jiran-jiran, kawan-kawan kita yang dan keluarga mereka lah yang terlibat dengan COVID ni. Mudah-mudahan akan diberi kesihatan yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih Kak Saliza Agus, Kak Sabariah, Ceras Perdana, Cerah Perdana, confident ni Cerah Perdana tak? Betul lah kot. Khairuddin Ma'arif, terima kasih. Rozaini Ibrahim, salam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini malam yang ke-6 Rabiul Awal, insya-Allah. Terima kasih juga Siti Iman sama. Alright, teruskan share, teruskan komen. Jangan komen banyak sangat, nanti ustaz tak larang nak baca. Okey, kita sambung pula malam ni satu hadis yang
yang lain, hadis yang lain, hadis yang baru, hadis yang saya ambil daripada kitab Sahih Bukhari, hadis Imam Bukhari, hadis nombor 69. Hadis nombor 69 dalam cetakan kitab Sahih Bukhari. Okey. Hadis ni biasa Ustaz banyak baca hadis ni, dan saya pun biasa baca juga dalam kuliah-kuliah yang biasa kita buat, insya-Allah. Tapi hadis ni seronok. Hadis ni Ustaz suka baca, hadis ni best. Kan? Kita tengok hadis ni. Ustaz ambil sikit. Hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsana Ibnu Wahab an Yunus an Ibn Shihab qala Humaid ibnu Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti walan tazala hazihil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Baik, telah diceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair, telah menceritakan pada kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Shihab berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Muawiyah memberikan khutbah untuk kami, dan dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kendaki dia menjadi orang yang baik, maka Allah faqihkan dia terhadap ilmu agama. Nabi kata, aku hanyalah orang yang membahagi-bahagikan, sedangkan Allah lah yang maha memberi, dan sentiasalah umat ini yang akan tegak dengan ajaran-ajaran Allah dan perintah Allah. Golongan ini mereka tidak akan celaka kerana adanya orang yang menyelisihi mereka sehingga datanglah keputusan Allah. Boleh faham? Tak gitu hurai sikit. Terima kasih banyak kepada Rosnani Manan, Itasha, Yad Abdullah, Umi Kalsum, Sabari Abu Samad, Desa Baiduri. Mana pula keceras pula pergi tadi tu. Adam Lee, Noraida Bidin, terima kasih banyak. Yad Abdullah. Dah sikit pula komennya, takut. Komen aja lah kan. Nanti Ustaz pilih-pilih lah siapa yang Ustaz akan baca lah. Yang tak baca yang kecil hati, tapi nama yang dah baca Ustaz tak akan sebut lah. Cuma sikit-sikit Ustaz akan selit. Baik. Okey, settle. Baik, dalam hadis ni para sahabat yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengingatkan pada kita beberapa perkara. Yang pertama, Nabi sebut siapa-siapa saja. Siapa-siapa. Man ni maknanya, man ni man bahasa Arab lah. No? Man ni man dalam bahasa Arab. Kalau orang Melayu sebut siapa-siapa saja. Itu man. Dia bukan man cerita Hindustan tu, itu lain. Tu power cerita tu, jangan buat main. Kan, itu favorite filem. Salah satu lah. Baik, ada ke mana pula perginya. Okey, man. Barang siapa, kata Nabi. Barang siapa maknanya siapa-siapa saja. Baik dia lelaki, baik dia perempuan, baik dia budak kecil, baik dia dewasa, orang tua ke apa, siapa-siapa saja.
Yang Nabi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak dia jadi orang baik. Kalau Allah nak si A jadi baik, si B jadi baik, yang C ni jadi baik. Siapa-siapa yang Nabi kata Allah nak dia jadi orang baik, Allah akan bagi satu jalan, iaitu yufaqihu fiddin. Nabi kata Allah akan bagi dia faham tentang ajaran Islam. Siapa yang Allah nak dia jadi orang baik, Allah akan bagi dia faham tentang ajaran Islam, faham tentang ilmu-ilmu agama. So dia punya kaedah, atau kita kata SOP-nya. Orang baik sama dengan orang yang cuba untuk faham ilmu-ilmu agama. Orang yang baik ialah orang yang cuba untuk faham ilmu-ilmu agama. Bermaksud, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kalau kita hari ini sedang berusaha dalam hidup kita mencari ilmu-ilmu agama, menuntut ilmu, dengar kuliah, dengar ceramah, dengar usrah dan seumpama dengannya, bermaksud kita sedang berada di atas satu track atau landasan, yang landasan itu adalah landasan yang betul, dan itulah sebenarnya guideline atau SOP-nya. Kita ni Allah nak jadikan kita orang yang baik. Macam tu. Boleh faham? Tak senang aja sebenarnya nak faham benda tu. Maknanya kalau hidup kita berusaha untuk fahamkan agama, taat dalam ajaran agama, dan serba-serbinya lah yang melibatkan agama, kita alert, kita ambil peduli, kita ambil berat soal dosa pahala, soal halal haram, kita ambil peduli, maka sebenarnya itu penanda aras Allah nak jadikan kita orang yang baik. Untung orang ini, untung manusia-manusia yang orang kata sedang menjurus ke arah jalan yang baik, insya-Allah. Baik. Dan pernah Nabi SAW mendoakan, antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bila Nabi doakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau jadikanlah budak kecil ini, Ibnu Abbas ni nama dia Abdullah bin Abbas, dan ianya merupakan sepupu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah doakan Ibnu Abbas yang masih kecil pada masa itu. Nabi kata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, Engkau jadikan anak kecil ini, yakni Ibnu Abbas ini, faqih dalam bidang agama, mahir dalam bidang agama, reti, cerdik, pandai, jenius dalam bidang agama, dan wa'allimhu ta'wil. Engkau jadikanlah dia mahir dalam ilmu Al-Quran. Berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas dia mahir Quran, dia reti Quran, dia cerdik Al-Quran berkat doa Nabi. Jadi sebab itu, ialah kadang-kadang orang bawa baby kan, jumpa ustaz, suruh tahnik kan, suruh tahnikkan baby, tahnikkan budak kecil ni. Antara doa yang kita baca sambil kita pegang kepala dia, ubun-ubun, ataupun kita tiup di ubun dia, ialah doa itulah. Kita doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau cerdikkanlah budak ni dengan ilmu agama, dan kau mahirkan dia dengan ilmu ta'wil atau ilmu Quran, ilmu tafsir. Kalau anak tu perempuan, kita baca Allahumma faqihha fid din
wa'allimha ta'wil. Boleh juga. Kalau tak reti ustaz bahasa Arab, tergeliat lidah, bahasa Melayu ajalah. Kan. Kadang-kadang orang suruh kita juga tahnik kan, orang tua-tua dia suruh kita tahnik, tak semesti ustaz. Makna tahnik ni kita digalakkan cari orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang yang elok perangai, orang yang berakhlak mulia. So kalau kita tak reti nak doa bahasa Arab, tak ada masalah. Kita doa saja dalam bahasa Melayu kita. Kan, doa je. Pegang je kepala budak tu, kan, kita tiup kat ubun dia. Kita minta, ya Allah, kau jadikan budak kecil ini, anak kecil ini faham agama dan dia mahir dalam ilmu Al-Quran, insya-Allah. Okey. Terima kasih Kak Syam, Kak Nirma Nasir daripada Singapura. Waalaikumsalam. Rozaini Ibrahim, man dalam bahasa Arab siapa saja, bukan man Hindustan. Terima kasih Mauda, terima kasih banyak. Johnny Max daripada Bukit Minyak, Bukit Mertajam, line clear, alhamdulillah. Rozaini Ibrahim, terima kasih. Ella Karmila, Haslina Abdullah, terima kasih banyak. Nani, terima kasih. Waalaikumsalam. Alright, sambung balik hadis tadi. Sambung balik. So maknanya hidup kita ni, para sahabat sekalian, kita kena cari jalan untuk menimba ilmu-ilmu agama, supaya kita dinilai dan diiktiraf oleh Allah sebagai orang yang baik. Makna kita yang sedang berusaha nak fahamkan ilmu agama, ilmu solat, ilmu puasa, ilmu jihad, ilmu apa-apa je lah, ilmu-ilmu agama yang ada ni, kita usaha untuk fahamkan, dan itulah sebenarnya jalan dan kita diiktiraf oleh Allah sebagai orang yang baik-baik, insya-Allah. So, apa yang kita buat hari ini, mencari ilmu agama, memahamkan agama, beramal dengan ajaran agama, itu sebenarnya adalah benda yang sangat mulia, dan teruskan sampai kita mati. Kan? Sebab sebahagian manusia di luar sana masih suka melakukan kejahatan, masih menidakkan ilmu-ilmu agama, masih menolak ajaran Islam yang sebenar. Sedangkan kita mengaku kita orang Islam, kita mengaku kita ni beriman, kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku sambut maulid Rasul ni bulan Rabiul Awal, sayang ke Nabi tak? Tapi perjalanan hidup tu kadang-kadang tak ikut apa yang Rasulullah ajar, apa yang Nabi tinggalkan. Jadi saya merayu sekali lagi pada semua yang menonton, yang mendengar, yang segala macam ni, tolong hargai nikmat Islam yang kita dapat, dan tolong upgrade nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam, nilai-nilai ilmu yang ada dengan kita hari ini. Biarlah apa pun, kita cuba sedaya upaya memahamkan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan kita merosakkan imej Islam, yang kononnya kita mengaku orang Islam, tapi kita jadi pencemar kepada negatifnya Islam di mata orang bukan Islam. Na'udzubillah. Kita tak nak. Kita nak naikkan darjat Islam, kita nak upgrade Islam yang ada ni, supaya apa yang kita buat hari ni dinilai oleh Allah sebagai satu benda yang baik, satu benda yang mulia, satu benda yang Allah suka. Jadi sebab itu Nabi kata, siapa yang Allah nak dia jadi orang baik, Allah akan lorongkan dia dengan kefahaman agama. Betul, saya, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita mengakulah di hadapan Allah, kita bukan faham semua benda dalam agama ni. Kan? Kadang orang tanya saya pun macam-macam soalan, saya pun tak boleh jawab. Yang saya boleh jawab,
saya jawab. Yang saya tak boleh jawab, saya tak jawab. Saya diam-diam aja. Kan? Dah kita pun tak reti nak jawab. Maknanya apa? Maknanya kita tak tahu semua benda. Sebab tu kita kena belajar. Kan? Kita kena sentiasa merasakan, oh aku tak tahu. Sebab ilmu Allah ni terlalu luas. Ilmu agama ni sangat banyak. Fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, apa lagi, ibadahnya, munakahatnya, muamalatnya, kan, macam-macam jenis ilmu. Semuanya disandar dengan agama. Politik disandar dengan agama. Ekonomi kena sandar dengan agama. Perkahwinan kena sandar dengan agama. Jual beli kena sandar dengan agama. Jadi kita usaha sama-sama macam mana kita nak dorongkan diri kita jadi orang yang baik. Tidak ada jalan melainkan mesti belajar. Nak faham agama ni kena belajar. Dan yang memahamkan kita bukan ustaz, bukan ulama, tapi Allah yang bagi faham. Tugas ustaz, ulama, imam-imam kita bagi tahu saja. Kan? Kita cakap, kita menyembang, kita menyampaikan ilmu, itu saja yang kami boleh buat. Malam ni saya bercakap, bukan malamnya, dah 22 tahun dah saya bercakap. Faham tak faham, itu Allah yang bagi faham, bukan saya. Saya bercakap aja. Kan? Cakap. Mudah-mudahan faham, kan? Tapi lupa Ustaz. Lupa standard lah, kan? Lupa tu memang standard. Melayu mudah lupa. Tagline tu, kan? Itu standard lah, lupa-lupa tu, kan? Cuma yang penting ada usaha kita nak faham. Dia masalahnya, sahabat sekalian, dia jadi kelang kabut bila tak faham. Itu jadi kelang kabut tu. Bila tak faham, dia akan jadi kelang kabut. Bila faham, senang. Kan? Kita contohlah, kita musafir, contohlah. Kita faham hak-hak musafir, terutama yang musafirnya 2 marhalah atau lebih, kan? Jadi kita faham, oh aku musafir ni boleh sembahyang jamak, sembahyang qasar. Faham, kan senang. Kan, sampai waktu kita bersembahyang jamak takdim umpamanya, qasar sekali. Zuhur 2, asar 2, settle. Sampai malam tak sembahyang, maghrib isyak baru solat balik. Pasal faham, kerja jadi senang. Kan, bila tak faham tu susah. Macam orang pergi haji, kan. Sebab tu dianjurkan kursus haji. Kan, orang yang percayalah cakap saya, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, orang yang dah masuk kursus haji pun berulang kali sampai Mekah Madinah esok blur balik. Kadang-kadang dia jadi blur. Dia jadi, Ustaz, ni kalau saya nak melontar macam ni boleh ke? Ni kalau saya nak bermalam macam ni okey ke tidak? Ni kalau wukuf macam ni macam mana Ustaz? Padahal ada kursus tu. Sampai koyak rabak kitab kursus haji, kan. Punyalah mentelaah tu punya hebat. Sampai Mekah jadi blur balik. Lupa. Nampak? Itu cara pergi kursus. Bayang orang pergi haji tak ada kursus. Itu lagi makom tinggi punya, kan. Itu lagi masalah. Betul, pengalaman saya lah. Bawa haji umrah ni, siapa yang tak pernah kursus sampai sana memang bawa masalah besar. Minta maaf saya sebut. Kebanyakan begitulah, bukan semua, kan. Adalah segelintir. Pasal dia tak faham. Macam mana nak tawaf, tak faham. Macam mana nak tawaf, dia faham. Senang kerja tawafnya. Kan? Bila tak faham tawaf ni, masalah. Tak faham sa'i tu macam mana, masalah. Kalau faham, senang. Sa'i ni boleh break ke Ustaz? Rehat sekejap, minum-minum zam-zam. Boleh, tak ada masalah. Kan? Rehat 5 minit, menyandor sekejap, lepas tu sambung balik. Boleh, tak ada apa. Tawaf pun boleh. Tak, tawaf kita tawaf sekali, berhenti. Rehat sejam, lepas tu sambung balik. Rehat sejam. 7 jam pun siap. Pasal berehat lagi banyak duduk jalan, kan? Boleh, tak ada masalah. Kan? Tak ada apa. Cuma faham. Itu point dia, mesti faham. Apa pun benda, kan, kalau tak faham, memang wahara punya. Tak, memang akan jadi kalam kalibut. Macam tu tak? Okey. Terima kasih.
macam mana orang-orang yang dalam kuliah agama pun kepala dia tetap sengit ke Ustaz? Nak kira macam mana tu? Apa makna kepala sengit tu? Maknanya ni kot, lari daripada landasan. Jadi itulah maknanya mengaji tu penting. Point dia tu, mengaji tu penting. Kan? Kadang orang mengaji pun ada ke buat silap kan. Tapi point penting dia mengaji. Mudah-mudahan dengan dia mengaji, dia faham ilmu, dia akan berjaya mengurangkan kesilapan lampau. Maknanya dia boleh baiki balik kan. Oh ni dulu aku tersilap ni dah faham. Oh benda ni sebenarnya tak boleh buat. Dia tak buat lah. InsyaAllah kita doa yang baik-baik lah. Kita doa yang terbaik supaya orang mengaji ni biarlah dia faham dan dia berubah, InsyaAllah. Terima kasih Cik Su, Tohun. Terima kasih banyak Pak Din, Rohayu Abdul Wahid. Maaf Ustaz semalam tak masuk Cik Su. Terima kasih, no problem. Muhammad Rosli Ahmad Tepin. Itu syok Tepin Lengkelia. Kita yang sedang nak faham ilmu agama, Allah nak jadikan kita orang baik-baik, insya-Allah. Ustaz, siapa nama sahabat Nabi yang Nabi doakan dia tentang kefahaman agama ni? Yang saya ingat doa dia makbul dan umurnya panjang. Kalau yang Ustaz baca tadi itu Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas yang Nabi doa Allahumma faqihu fid din tu wa 'allimhu ta'wil kan, itu Ibnu Abbas. Tapi kalau yang Nabi doakan umur panjang tu, itu Anas bin Malik. Anas bin Malik kan masa Nabi hijrah ke Madinah, Nabi dapat macam-macam offer hadiah daripada orang-orang Madinah kan. Kemudian datang ibu Anas bin Malik. Dia kata, wahai Rasulullah, makcik sayang pada kamu. Yalah, tapi makcik ni harta tak ada, orang miskin, orang susah. Kan? Orang susah. Orang lain bagi macam-macam, makcik tak ada apa nak bagi. Tapi makcik ada anak, nama dia Anas bin Malik. Anas masa tu umur baru sekolah rendah lah, lebih kurang 9-10 tahun macam tu. Masa Nabi hijrah umur dia tak silap Ustaz 10-11 macam tu lah kan, baru darjah 5 darjah 6 lah, lebih kurang macam tu. Lalu ibu dia kata, wahai Rasulullah, dia ni anak yang baik, aku akan wakafkan anak aku untuk kamu selama kamu hidup di bumi Madinah. Kamu ambil lah budak ni, jadikan khadam kamu, pembantu. Jadi itu yang dia jadi pembantu Nabi. Kemana Nabi pergi, dia ikut kan. Dia jaga kasut Nabi, dia ambilkan air untuk Nabi. Macam itulah tugas dia, khadam Nabi. Dan masa ibu dia serahkan tu, ibu dia minta tolong doakan. Ibu dia kata, wahai Rasulullah, aku serah pada engkau anak ni, tapi aku minta tolong dua benda je. Engkau doakan anak ni dua benda. Yang pertama, engkau doakan umurnya panjang. Yang kedua, banyak zuriatnya. Lalu Nabi SAW menjawab kepada ibu tadi, ibu Anas bin Malik. Nabi kata, wahai ibu, aku akan tambah satu lagi doa itu. Oh, syok tuan kan, syok. Oh, Nabi turun doa, jangan buat main, mustajab. Iaitu Nabi kata, aku akan tambah satu lagi, aku doakan dia di akhirat masuk syurga Allah. Allahu Akbar. Untung Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan riwayat menyebut umurnya lebih 100 tahun dan dia ada anak cucu melebihi 100 orang, dan di akhirat dia akan masuk syurga, insya-Allah. Itu yang Ustaz ingat lah kan, kalau yang Suria tanya tu. Baik, kalau salah Ustaz minta maaf lah. Baik, terima kasih Tuan Haji Ismaildin daripada Sungai Petani. Kak Zah, jangan jadi orang yang merosakkan agama kan. Hari ni banyak pula kefahaman sesat lah, mengaku Islam tapi bawa ajaran yang tidak-tidak kan, ajaran yang bukan-bukan, menafikan kerasulan Nabi. Tak usahlah, kita ni bukti kewujudan Rasulullah tu ada kan. Kalau tak percaya pergi Madinah, ada kubur Rasulullah di situ. Ada sejarah peninggalan para Nabi dan Rasul yang lain di negara lain juga kan.
Jadi kita tak usahlah bawa satu kefahaman yang mengelirukan masyarakat. Kita nak menyesatkan orang buat apa? Kok kita seorang sesat boleh tahan kira lagi tak? Ini sesat berjamaah dipanggil. Tak usah dosa kita menimbun besok tak. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih Abang Zainal Osman daripada Singapura. Nur Bidadari, terima kasih banyak. Kak Mariah Chan, insya-Allah kita timba ilmu sampai akhir hayat, insya-Allah. Minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Itu niat kita lah. Kan, sebab benda yang paling seronok sebenarnya dalam hidup ni ialah mengaji, menuntut ilmu, belajar. Itu benda yang sangat menyeronokkan bagi orang yang tahu menilai mahalnya ilmu itu. Ya, mahalnya ilmu dan kefahaman itu. Macam Ustaz bagi contoh gini lah, pernah Ustaz cerita dulu kan, berlaku di Afghanistan. Masa tu perang antara Rusia dengan Afghanistan kan, satu masa dulu Soviet dengan Afghanistan Taliban tu kan. Jadi masa tu ada satu kelompok wartawan. Wartawan ni dia pergi buat laporan dekat zon perang di sana kan. Kemudian dia orang punya kereta tu rosak, kereta macam 4x4 tu lah rosak. Kebetulan terserempak dengan sekumpulan mujahidin Afghanistan pada masa itu. Lalu diorang tanya pasal apa, dia kata kereta rosak. Lalu dalam ramai ni, biasalah sebenarnya mujahidin ni dia ada macam-macam background. Ada pemandu teksi, ada kerja biasa, ada yang mekanik, ada yang wiring, macam-macam kepakaran kan. Tapi mereka berjuang. Lalu geng mujahidin kata, tak apa, kami boleh repair. Lepas tu Mak Saleh tu tanya berapa upah. Dia kata kalau repair $10 ya. Murah kan? Murah sangat. Okey lah, on. Kawan tu pun buka enjin depan tu, tengok, cek. Dia pun ambil satu hammer. Macam penukar besi yang besar tu. Kan? Dia pun ketuk satu ruang, bergegar habis enjin, dan dia suruh orang putih tu start hidup. Lepas tu kawan tu kata, berapa? $10 kan? Tak, dia kata $100. Terkejut masalah. Tadi you cakap $10. Ni bila dah siap, you kata $90. Mujahidin ni jawab apa? Tuan-tuan ibu ayah sekalian. Mujahidin ni kata $10 tu upah ketuk, upah gedebung ketuk tu $10. $90 ialah upah memikir kat mana nak ketuk. Betul tak? $90 tu upah otak ni nak fikir tang mana nak ketuk. Bukan main ketuk sebarang. Ketuk semua orang boleh ketuk. Ketuk tu murah je, $10. Memikir di mana nak ketuk kat bahagian enjin tu, tu $90. So total $100 kena bayar. Nampak? Nak cerita mahalnya nilai ilmu dan pemahaman. Kan? Setakat kau buka enjin depan, bam ketuk 10 kali pun tak boleh start kalau tak kena tempat ketuk tu kan. Tempat memikir di mana nak ketuk tu yang lebih mahal daripada upah ketuk. Kan? Nampak cerita dia tu. Jadi sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kefahaman itu penting. Tak? Kita mengaji elok-elok biar kita faham, insya-Allah. Baik, betul tu Ustaz, lagi tinggi ilmu yang kita belajar, lagi banyak benda kita tak tahu sebenarnya. Betul? Lagi banyak belajar, rupanya lagi banyak tak tahu tak? Memang kaedah dia gitulah. Abang Ishak Samad, terima kasih banyak. Buat ibadah ni kalau boleh masa muda, Kak Zah. Betul-betul. Kan? Terutama haji kan. Saya selalu pesan haji ni kalau boleh masa muda lah, kalau boleh. Rezeki ada kan, tapi kalau tak ada nak buat macam mana? Pergi jugalah masa tua tu. Baik, terima kasih Rohayu Abdul Wahid. Lambat sikit, no problem.
Nani, kalau doa kita Allah tidak kabulkan, apakah itu tanda dosa kita tidak diampuni? Tak semestinya, kan? Bukan bermakna kita doa tak dapat, oh ini Allah tak ampun dosa aku ni. Tak, kan? Doa ni Allah kata dia akan bagi, tapi dia bagi tengok keperluan, bukan kehendak. Allah bagi tu tengok kesesuaian kita, dan kesesuaian kita tu dia saja yang tahu, kan? Bila kita minta bagian-bagian, Allah tengok 10 doa yang kita minta, dia contohlah tak, dia pun tengok lepas 3 je lah, 7 lagi tak boleh bagi. Kalau bagi kan Jahannam, contoh. Jadi dia sebenarnya tak ada kena-mengena sangat pun dengan tidak diampunkan dosa, tidak. Tak ampun dosa itu bab lain, kan? Doa ni cerita berdoa, kita minta pada Allah, kan? Doa tidak makbul itu ada sebab dia, kan? Itu kena muhasabah diri, belajar bersyukur, belajar redha, benda-benda itulah, dia berkait juga. Air mata kasih, terima kasih Jamila. Alhamdulillah dapat ikut kelas Ustaz, terima kasih banyak. Surya Putri, okey, terima kasih Ustaz, sama-sama. Nazri Nasir, Assalamualaikum Ustaz. Betul tu Ustaz, orang yang baik tak akan berkira menggunakan hartanya untuk tujuan yang baik. Betul tu Abang Nazri, kan? Orang yang baik, dia tahu harta, contoh harta lah, no? Duit ke apa, dia tahu. Macam saya sebut selalu, duit kita ni, harta ke apa, bukan kita punya pun sebenarnya. Kan? Hakikatnya Allah punya, dia bagi pinjam, dia transit dekat kita, dia bagi kita 100,000, dia nak tengok, oh kau nak belanja kat mana ni, ada bakhil ke tidak, ada kedekut ke tidak, berkira ke tidak. Allah tengok, kan? Dia ni tak boleh lah lepas ni, bagi-bagi memang Jahannam, habis lah. Jadi betul lah Tuan Nazri Nasir sebut, sahabat saya, dia kata orang yang baik tak berkira menggunakan harta dengan tujuan yang baik. Mana kita infak, itu tujuan yang baik tak? Derma, tolong kawan, tolong jiran, bantu dengan harta kita, adik-beradik kita, saudara mara yang susah. Ini amalan mulia. Tapi yalah, bukan semua orang boleh buat dengan senang benda tu, kan? Tapi kita cuba buat, insya-Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Zah atas catatan itu. Rozaini Ibrahim, terima kasih Ustaz, undur diri, baru nak close kedai. Wai, kedai apa tu? Share sikit. Di mana lokasi kedai tu? Okey, no problem. Kita pun nak habis dah ni, kan? InsyaAllah. Sesat berjamaah. Macam-macam. Kak Fatimah Abdul Rahman, terima kasih. Tolong share dulu. Ustaz, ada tak petua atau doa untuk diri dan anak-anak untuk istiqamah dalam menuntut ilmu? Sebab sekarang ni banyak game dan pengaruh gadget yang melalaikan. Dia untuk istiqamah ni, antara doa tadi itulah. Antara doa tu, doa tadi tu, kan? Kita doa Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa terbaik sebenarnya, sebab doa tu Nabi baca, kan? Doa tu Rasulullah pernah baca pada Ibnu Abbas. Jadi kita ambil doa tu, kita translate atau pergunakan pada anak-anak cucu kita. Memanglah itu cabaran akhir zaman, kan? Memang macam tu, dengan gadget-gadget, dengan teknologi, dengan apps, dengan segala bagai, macam-macam, kan? Tapi ialah kawalan dan pemantauan tu pun perlu. Doa lagi penting lah, tak? Doa dan usaha tu kena setimpal lah. Maknanya itu antara doa yang boleh kita baca lah. Petua ni tak ada petua pun, kan? Petua tu doa tu lah. Dia macam tu. Okey. Johnny Max, terima kasih. Moga kita dapat jadi mak yang baik, insya-Allah. Baik, sikit lagi nak habiskan hadis tadi. So Nabi sebut itu SOP-nya. Nabi kata siapa yang Allah nak dia jadi orang baik, Allah akan fahamkan agama pada dia. Dan Nabi kata wa innama anal qasim, aku ni tukang bahagi saja. Yang tukang bagi itu Allah, aku ni tukang agih. Kismun, qasim makna kismun, tukang faraid lah, tukang agih-agih.
Maksudnya Nabi ni tukang sampai saja. Segala milik Allah, Nabi turunkan Nabi bedak-bedak kat kita kan. Nak semayang macam ni, nak jadi baik macam ni, jalan masuk syurga macam ni. Nabi tolong agih-agih aja. Itu kerja Nabi. Innama anal qasim, aku ni tukang agih saja, kata Nabi. Dan hujung hadis tu, sahabat sekalian, Nabi kata, siapa yang berpegang dengan ajaran Allah, perintah Allah, bahasa mudah dia Nabi nak sebut, tak ada siapa boleh hanaya dia, tak siapa boleh buat apa-apa, sebab orang ini Allah sentiasa memeliharanya, insya-Allah. Itu yang Rasulullah sebut dalam penghujung hadis itu. Jadi sebab itu, para sahabat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sangat penting untuk kita. Sebab itu kita belajar dan faham. Belajar dan faham. Supaya apa yang kita buat tak akan menjadi sia-sia, sebab ruang yang kita ada hanyalah atas muka bumi ini. Ruang yang kita ada atas dunia ni saja. Kalau kita tak ambil peduli, kita akan menyesal di kemudian hari nanti. Na'udzubillah. Baik, terima kasih Mak Uda, Noraida Bidin, terima kasih banyak. Kak Jamaliah Jaafar, tak dapat tengok live, nanti tengok rakaman. No problem. Terima kasih Kak Zah. Terima kasih semualah. So Ustaz akan berhenti setakat ni dulu. So nanti besok hari apa, Jumaat tu. Tak apa, malam besok kita sambung lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah. So macam biasa, kita jumpa malam besok. Sekali lagi terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Terima kasih banyak yang komen, yang share, yang bagi pandangan, yang tanya soalan, yang mengucapkan salam. Semualah yang menyapa dalam komen-komen tu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan jangan lupa jaga SOP, jaga segala-gala dengan COVID ni. Dan kita doakan supaya sahabat kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan sekerja kita, kawan pejabat kita, ahli keluarga mereka, siapa-siapa sajalah yang sedang diuji dengan COVID-19, mudah-mudahan selamat, sembuh, diberi kesihatan yang terbaik kembali oleh Allah seperti asal, insya-Allah, dan dijauhkan daripada segala mara bahaya dan perkara-perkara yang tidak baik, insya-Allah. Okey, terima kasih. Saya ucap terima kasih banyak pada semualah yang sangat ceria, yang sangat friendly, kan, yang tak jemu-jemu lah, senang bahasanya. Ikut je kuliah saya, tak jemu-jemu. Terima kasih banyak. Ila Karmila Surya Putri, terima kasih. Neni Ros, Aslina Abdullah, Tuan Haji Ghazali Arsyad, Rozilah Omar, Kak Zah, Johnny Max. Kalau menyesal dah tak berguna, kan. Terima kasih. Habibah Abdullah, Noraida Bidin, Kak Jamaliah Sanusi, Kak Rohana Rejab, Mak Uda. InsyaAllah jumpa esok atas bukit. Esok kerja lah tu. Johnny Max, Tohun, terima kasih. Kak Saliza, Kak Syam, terima kasih banyak. Kak Maria Chan daripada Singapura, terima kasih. Kak Salami Abdul Ghani, insya-Allah kita jumpa malam besok. Tu ada orang nak naik Bukit Bendera tu, Johnny. Ada orang nak naik Bukit Bendera tu, kan. Kak Zah tu. Baik, terima kasih Kak Saliza. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri, kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, satu lagi, hari ini alhamdulillah kita dah dapat dah logo logo audio kuliah tu. Dia dah masuk balik alhamdulillah. So di situ ada nombor akaun sahabat yang nak infak kepada audio kuliah, boleh masuk dalam akaun bank Islam tu lah, insya-Allah, untuk kita orang kata bantu kerja-kerja amal kita. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Terima kasih. Kita jumpa malam besok insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.